Jadual berkala. Jadual berkala ni apa? Jadual berkala ni apa? Jadual. Yes, nama pun jadual. Jadual berkala kat sini adalah satu jadual yang telah disusun berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemui. Okey, cikgu nak tunjuk sesuatu. Ini adalah jadual berkala cikgu, cantik tak? Cantik. Boleh ke cikgu tunjuk? Terbalik. Sebenarnya macam ni, terbalik. Okey, ni sebenarnya jadual berkala cikgu. Memang dia clear, tapi nak bagi nampak kejap Sekejap. Nak bagi nampak cikgu kena tutup belakang dia sebab this one is a clear jadual berkala. Cikgu guna sebagai rujukan untuk setiap kali kelas lah sebab cikgu ajar chemistry. Dia tak apa jelas sangat. Tapi dekat sinilah semua unsur dalam jadual berkala tu ada. Okey. So dekat sini kita ada 118 unsur yang telah dikenal pasti sejak zaman dulu sehinggalah beberapa tahun yang lepas. Mereka masih lagi dalam proses untuk menemui unsur-unsur yang baharu. So kat inilah semuanya. Memang awak tak nampak, cuma nampak macam clear saja. Tapi ini jadual berkala lah. Kalau dalam buku teks tu ada ditunjuk jadual berkala. Dan hari ni kita akan kenal pasti unsur-unsur. Sebelum ni awak dah belajar. Semua bahan yang ada dekat sekeliling kita ni, okey, dia terdiri daripada zarah-zarah. So zarah-zarah tu apa? Zarah-zarah tu lah unsur yang ada dalam jadual berkala kita ni. Okey. So untuk hari ni kita akan masuk bab baru. We are entering new chapters. New chapters in science and new chapters for myself. Chapter baru dalam hidup cikgu sebab cikgu dah masuk usia yang seterusnya. Makin dekat, makin bertambah usia sebenarnya makin dekatlah kita kepada kematian. Anati. Okey, Nurul Anati Safia. Okey, nanti cikgu tanda attendance awak Okey, so untuk hari ini kita akan belajar tentang jadual berkala. Dan untuk bab ini, mula-mula awak akan belajar apa itu atom, apa itu molekul dan macam mana struktur atom ni. Okey. Struktur atom tu macam mana? So mula-mula kat sini kita nampak. Dekat bab sebelum ni awak dah belajar benda jirim dan bukan jirim. Betul tak? Apa jirim? Semua benda kat sekeliling kita ni jirim. Yang bukan jirim apa? Ni suara cikgu ni bukan jirim. Betul tak? Cahaya bukan jirim. Bayang-bayang bukan jirim. Lagi apa bukan jirim? Gas. Haba. Haba. Okey, pandai. Haba bukan jirim. Okey, so sekarang ni kita akan belajar lebih detail. Okey, jirim ni macam mana? Okey, dan kita tahu jirim terdiri daripada zarah-zarah diskrit. Maksudnya yang zarah-zarah diskrit yang bulat-bulat tu. Kalau macam bab sebelum ni awak nampak ada yang bulat-bulat banyak bulat-bulat tu. Okey, itu sebenarnya merujuk kepada zarah. Okey. Mana highlighter cikgu? Okey. So, semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, itu adalah jirim. Okey, so jirim ni pula terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskrit. Kita sebut sebagai atom. Okey, kita panggil dia sebagai atom. Okey, dan atom ni sangat-sangat kecil. Kita tak nampak tapi dia ada. Tapi bila dia kumpulkan, okey, dia kumpul, okey, baru kita boleh nampak bahan tu. So atom ni tidak dapat dilihat dengan mata kasar kerana saiznya terlalu kecil. Kalau nak tengok pun kita kena guna ni, mikroskop elektron. Dan sebenarnya mikroskop elektron ni lah yang satu-satunya kita boleh nampak virus tau. Kita boleh nampak virus guna mikroskop elektron. Kalau guna mikroskop biasa tu kita cuma boleh nampak bakteria je tau. Bakteria ni besar, virus ni lagi kecil lagi daripada bakteria. So virus kita boleh tengok guna mikroskop elektron. Sama juga dengan atom. Atom kita cuma boleh tengok guna mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali ganda. Siapa pernah tengok cerita Ant-Man? Saya. Cerita Ant-Man ni cerita nak kata lama tu boleh tahan dah cerita lama. Lama jugalah cerita Ant-Man. Tapi dalam cerita Ant-Man tu dia ada macam unsur di mana zarah-zarah dalam Ant-Man tu dia mengecil dan boleh membesar. Dia punya zarah tu boleh duplicate banyak. Okey, itu dah cerita mengarut dah tu tapi dia kat situ kita ada tunjukkan bahawa zarah ni terdiri daripada atom-atom. Yang kecil-kecil. So kalau dia nak buat pembandingan lah, okey kat sini dalam buku teks dia buat pembandingan macam mana elektron mikroskop tu punya pembesaran. Awak bayangkan dia punya comparison dengan sebiji limau dengan bumi. Dia boleh besarkan sampai tahap macam tu sekali. Hebat tak mikroskop elektron? Macam gitu.
Hebat sangat. Kalau mikroskop biasa tu pun kita dah boleh nampak mikroorganisma yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Ini kan pula mikroskop elektron. Tapi ini adalah alatan buatan alatan buatan Malaysia. Alatan buatan manusia. Itu untuk kajian. Okey. So, untuk hari ni awak akan kenal pasti apa itu atom, apa itu molekul. Okey. So, dekat sini kita akan pergi untuk atom dahulu. Atom ni yang satu tu, yang bulat tu. Mana yang bulat tu? Ada lagi ke balon cikgu hari tu? Kalau tak meletup, ada lagi lah tu. Okay. So, atom. Sesuatu yang bulat dan dia sikit. Tapi sebenarnya dia bukan bulat macam ni tau. Dalam dia ada benda lain. Apa benda lain tu kita akan tengok kejap lagi. Okay. So, dekat sini atom. Okay. Satu unsur kita panggil dia sebagai atom. Satu. Okay. Satu unsur kita panggil dia sebagai atom. Okey. So dalam satu atom ni, awak bayangkan dalam ni ada lagi. Okey. Dalam satu atom ini terdiri daripada 3 zarah subatom. Maksudnya ada lagi benda dalam ni. Siapa yang pernah sempatlah tengok cerita kartun Jimmy Neutron, dia punya intro mesti ada gambar benda ni. Ada. Kartun Jimmy Neutron tu kan. Okey. Tahu tak mana datang nama Neutron tu? Ni. Neutron. Okey. Jimmy Neutron lah sangat. Okay, tapi kartun tu dah tak ada dah sekarang ni. Jimmy Neutron ni dia cerita pasal budak pandai. Cerita kartun tu lah. Cerita pasal budak pandai. Okay. So, kat sini, dalam atom, awak bayangkan ni. Nampak tak? Okay, contohlah dalam ni ada, ini adalah atom. Just imagine lah, ini adalah atom. Dan dalam atom ni sebenarnya ada 3 zarah subatom. Iaitu kita panggil sebagai proton, neutron dan juga elektron. Okay. Sebenarnya dia bukan bulat macam ini saja. Rupa dia sebenarnya macam ini. Okey. Di mana kita ada elektron. Elektron tu bercas negatif. Elektron zarah yang bercas negatif. Elektron ni ada di bahagian luar. Dia mengelilingi. Dia mengelilingi yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni kita ada nukleus. Kalau macam kita belajar untuk sel, ada nukleus kan? Ini bermaksud nukleus ni mesti ada di tengah-tengah. Okey, nukleus ada dekat tengah-tengah. Okey, so nukleus ada 2 subatom iaitu kita ada proton. Color biru. Okey, kita ada proton. Kenapa tak boleh? Oh, cikgu tak tekan. Kita ada proton dan neutron. Proton ni yang bercas positif dan neutron ni yang tidak bercas ataupun kita boleh panggil sebagai neutral. Subatom neutral. Elektron negatif, proton positif, neutron neutral. Nampak tak dia punya perkataan tu? Elektron, mana pen? Okey, elektron negatif, proton positif, neutron neutral. Kosong lah. Tak ada charge. Okey, so barulah lengkap. Sebab mesti ada yang positif, negatif dengan neutral. Barulah atom ni lengkap. Okey. So dekat sini. Subatom dalam atom mudah diingat dengan singkatan PEN. Boleh kita guna PEN. Mana proton, proton positif, elektron negatif, neutron neutral. Okey. Apa dia? Proton positif, elektron negatif, neutron neutral. Yes, betul. Okey. So sebenarnya sejarah lah. Sejarah dulu, dorang study. Mula-mula kan, dorang cakap, macam orang dulu-dulu dah orang buat study. Orang cakap kan sebenarnya atom ni adalah satu benda bulat macam ni je. Tapi diorang kaji lagi. Bila diorang kaji lagi, ada charge negatif lah. Diorang kaji lagi. Takkan ada negatif je, mesti ada positif juga. So itu perkembangan atom diorang study. Okay. So nukleus mempunyai charge keseluruhan positif. Okay. Nukleus kat tengah-tengah keseluruhan positif kerana proton bercas positif ada kat dalam dia. And then lagi satu, bilangan elektron dalam satu atom dia mesti sama dengan bilangan proton. Okey. Sekejap. Bilangan proton, cikgu padam dulu highlight ni. Okey. Proton positif. Okey. So nukleus tu jadi positif lah sebab kat nukleus kat tengah-tengah tu ada yang bercas positif. Kemudian bilangan elektron dalam satu atom pula adalah sama dengan bilangan proton. Maksudnya elektron kan negatif, proton kan positif. So dia kenalah balance. Jadi bilangan elektron dalam satu atom, bilangan elektron dengan proton dalam satu atom mesti sama banyak. Barulah balance. Kalau tak balance, nanti baru dia akan jadi macam
atom yang bercas positif, atom yang bercas negatif. Kenapa? Sebab tak balance. Tapi awak tak belajar untuk tingkatan 1 lah, awak akan belajar untuk tingkatan 4 nanti.